Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, bersama-sama Yang Berusaha Puan Salinah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Intan, serta Divti Hormat ke dalam pautan Zoom. Hadirin dipersilakan berdiri. Nyanyian lagu Negaraku, lagu Perkhidmatan Awam dan lagu Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Yang berusaha Puan Salinah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Intan. Yang berusaha Dr. Faizal bin Kamarudin, Ketua Kluster Pembangunan Profesional dan Etika. Yang berusaha Encik Muhammad Rubiah Khairuddin bin Muhammad Noor, Timbalan Ketua Kluster Subkluster Pembangunan Modal Insan. Barisan Ketua Kluster Perunding Latihan Kanan dan Perunding Latihan SKPMI. Saudara Ahmad Adib bin Abdullah yang di-Pertua Majlis Perwakilan Peserta MPP Penggal 2 2021, Barisan MPP dan seterusnya para peserta program Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam Intan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program KSU2U. Untuk makluman para hadirin, KSU2U merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memberi peluang kepada para peserta DPA Intan 2021 untuk menimba pengalaman dan berinteraksi secara langsung dengan Ketua Setiausaha Kementerian bagi mendapatkan nasihat berguna sebelum menyertai perkhidmatan nanti. Bagi slot yang pertama ini, kita akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad. Bagi memohon keberkatan majlis pada pagi ini, dijemput Saudara Amirul Hakim bin Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Arhamar Rahimin, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Berkati dan rahmatilah program pada pagi ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami semua mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alil lahumma fina wa la ma'na wa la man yatsba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Abdul Hakim atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis kini ingin menjemput Saudari Ain Syahada binti Harun untuk menyampaikan ucapan mewakili peserta kadet DPA 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Yang berusaha Puan Salinah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Institut Takbiran Awam Negara Intan. Yang berusaha Dr. Faizal bin Kamarudin, Ketua Kluster Pembangunan Profesional dan Etika Intan. Yang berusaha Encik Muhammad Rubiah Khairuddin bin Muhammad Noor, Timbalan Ketua Kluster Subkluster Pembangunan Modal Insan SKPMI, Barisan Ketua Kluster para pegawai SKPMI, Saudara Ahmad Adib bin Abdullah yang di-Pertua Majlis Perwakilan Peserta MPP Penggal 2 tahun 2021, Barisan MPP seterusnya saudara dan saudari peserta program Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam DPA Intan tahun 2021 atau lebih mesra dengan panggilan batalion yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya mewakili warga batalion ingin menzahirkan rasa bertuah kami amat sangat dengan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri ke program kami pada pagi ini. Kami percaya banyak perkara yang dapat kami pelajari daripada perkongsian yang berbahagia Datuk Seri pada pagi ini.
Untuk makluman yang berbahagia Datuk Seri, kami baru sahaja selesai menjalani modul luar program DPA selama 4 minggu berturut-turut pada hari Jumaat ini. Menjalani modul luar program DPA selama 4 minggu berturut-turut dan pada hari Jumaat ini, tanggal 12 November 2021, kami bakal menamatkan program DPA Intan pada tahun ini. Kehadiran yang berbahagia Datuk Seri pada hari ini adalah sangat bertepatan dengan keperluan kami untuk mendapatkan butir-butir nasihat yang berharga sebelum kami melangkah ke alam perkhidmatan nanti. Yang berbahagia Datuk Seri, yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum, skim perkhidmatan takbir dan diplomatik memainkan peranan sangat penting dalam memacu pentadbiran negara melalui perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar-dasar awam yang relevan dan strategik. Justeru pelaksanaan tanggungjawab ini dengan cemerlang berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara yang lebih mapan. Sebagai bakal pegawai takbir dan diplomatik PTD, kami sedar bahawa kami perlu mempunyai kepribadian yang unggul, daya kepimpinan dan intelek yang tinggi, berketerampilan dan juga responsif dengan keperluan rakyat serta kompeten dalam bidang pengurusan awam. Dia amatlah diharapkan dengan perkongsian oleh yang berbahagia Datuk Seri sebentar lagi dapat mendedahkan kami untuk mendalami pengajaran hidup, itu life lessons yang penting dalam membina jati diri sebagai PTD yang unggul serta aspek-aspek yang perlu dititik beratkan dalam mencapai kecemerlangan dalam perkhidmatan awam. Suka untuk saya mengambil mutiara kata daripada Frank K. Sonnenberg, seorang pengarang buku yang terkenal di bumi Eropah. Lessons in life will be repeated until they are learned. Justeru kita harus sentiasa belajar untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik supaya kita dapat memberi jasa yang terbaik buat negara yang tercinta. Ingatlah bahawa cabaran yang bakal kita lalui di luar sana lebih besar. Pelbagai bentuk cabaran yang harus ditongkah bersama untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam seiring dengan perkembangan globalisasi dunia. Justeru program KSU7U ini diharap dapat memberikan manfaat kepada kita semua untuk mempersiapkan diri dengan ilmu yang diperlukan untuk memulakan kerjaya sebagai seorang PTD yang unggul dan kompeten. Jadi ayo kita mengambil pengajaran dari kata-kata William Shakespeare, all things are ready if our mind be so. So, jadi masih belum terlambat untuk kita tetapkan fikiran kita untuk menjadi pegawai yang terbaik dan memberi servis yang terbaik untuk kemakmuran dan pembangunan negara. Akhir kalam, saya mewakili warga batalion peserta program DPA Intan tahun 2021 ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian yang berbahagia Datuk Seri untuk memberikan perkongsian dan nasihat melalui program KSU7U ini sebagai panduan buat kami semua. Segala ilmu yang akan dicurahkan akan kami jadikan sebagai pedoman dan panduan dalam kerjaya sebagai pegawai takbir dan diplomatik kelak. Mengerah keringat untuk berbakti buat agama, bangsa dan negara. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, terimalah serangkap pantun. Bubur selasih ubi keladi, lemak manis santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi, selalu tersemat tiada lupa. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Ain Syahda atas ucapan yang diberikan. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan pembukaan oleh Saudara Azri Aris daripada Sidang Mahameru. Silakan. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seen no one nice again like you, Mama.
ever get out of here. Thought of giving it all away to a registered charity. All I need is a pint today. If I ever get out of here, if we ever get out of here. Well, the rain exploded with a mighty crash as we fell into the sun. And the first one said to the second one there, I hope you're having fun. Band on the run, band on the run. And the jailer man and Sailor Sam were searching everyone for the band on the run, band on the run, for the band on the run, band on the run. Well, the undertaker drew a heavy sigh, seeing no one else had come, and the bell was ringing in the village square for the rabbits on the run. Band on the run, band on the run. And the jailer man and Sailor Sam were searching everyone for the band on the run, band on the run. Well, the night was falling as the desert world began to settle down. In the town they're searching for us everywhere, but we never will be found. Band on the run, band on the run. And the county judge who held the grudge will search forevermore for the band on the run, band on the run, band on the run, band on the run. Hadirin yang dihormati, tibalah masa yang dinanti-nantikan. Majlis diteruskan dengan sesi perkongsian bersama Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad. Dengan ini, majlis mempersilakan Saudara Azril Izadi selaku moderator untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara pengacara majlis, saudara Hanif Nongcik. Sekarang dengan rendah diri dan penuh hormatnya, saya mengambil alih tampuk mikrofon bagi sesi perkongsian KSU2U, sesi pertama kita pada hari ini bersama panel kita yang segak bergaya dan amat dialu-alukan pada hari ini. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad atas kesudian untuk bersama-sama kita pada pagi ini bagi berkongsi coretan pengalaman dan lembaran pengetahuan untuk sesi kita hari ini. Hadirin sekalian, moleklah kiranya kita berkenalan sedikit dengan tetamu kita. Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, mempunyai latar belakang pengajian Bachelor of Science in Urban Planning dari University of Utah Salt Lake City, Utah, USA pada tahun 1989
Beliau kemudiannya menyambung pendidikan ke Diploma Pentadbiran Awam Institut Tadbiran Awam Negara Intan pada tahun 1995 sebelum menyambung pengajian peringkat sarjana bagi Master of City Planning dari University of Pennsylvania, Philadelphia, USA pada tahun 1999. Dari segi pengalaman profesional, beliau telah memegang pelbagai jawatan di Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Dan yang terkini, pada tahun 2019, beliau merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan TKS UK di Jabatan Perdana Menteri sebelum menjadi Ketua Setiausaha KSU di KPDN HEP pada Februari 2020. Bersapa sudah, bersuai kenal pun sudah. Tanpa melengahkan masa lagi, ayuh kita mulakan ruang dan sesi perkongsian kita bersama yang berbahagia, Datuk Seri. Baik Datuk, kita berbahasa basi dulu Datuk ya. Apa khabar Datuk? Bagaimana perasaan Datuk pada pagi ini? Excited untuk berkongsi dengan rakan-rakan kadet kita? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Saudara Azril Nordin, moderator pada program pada pagi ini. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan banggaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan Intan yang telah menjemput saya untuk sesi pada pagi ini. Dan khususnya saya tujukan pada Yang Berusaha Puan Salinah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Intan yang juga sahabat baik saja sejak hampir 30 tahun yang lalu, if you know what I mean. Yang Berusaha Dr. Faizal bin Kamarudin, juga Ketua Kluster Pembangunan Profesional dan Etika. Yang Berusaha Encik Muhammad Rudi Khairuddin bin Muhammad Noor, Timbalan Ketua Kluster Subkluster Pembangunan Modal Insan SKPMI. Barisan Ketua Kluster Perunding Latihan Kanan dan Perunding Latihan SKPMI. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat saya menyertai program pada pagi ini, dan saya sekali lagi merakamkan penghargaan pada undangan yang diberikan, dan saya berikan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini walaupun ada berlaku sedikit perubahan dari segi format yang patutnya saya berada di Intan pada pagi ini, tetapi dimaklumkan disebabkan oleh perkara-perkara yang tertentu harus dilakukan secara virtual. Jadi berbalik pada persoalan tadi, ada masanya hidup kita ni seperti roda. Ya, saya pun pernah berada di tempat saudara-saudara kadet PTD hampir 30 tahun yang lampau. Ya, jadi banyak perkara-perkara yang berlaku itu masih lagi dipraktikkan pada masa sekarang. Pada ketika saya dahulu juga, saya pun terlibat dalam program-program seperti ini, di mana Intan memanggil tokoh-tokoh tersohor pada ketika itu untuk berkongsi pengalaman, perjalanan hidup mereka di dalam perkhidmatan dan sebagainya. Dan saya juga telah mengambil beberapa pengajaran dan pembelajaran daripada mereka. Selepas 30 tahun, roda itu berputar dan saya telah dijemput dan diberikan tanggungjawab untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman perjalanan hidup saya. Dan saya pasti insya-Allah 30 tahun akan datang ada di antara tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang akan duduk di tempat saya dan akan memberikan pengalaman. Jadi kitaran ini sentiasa berputar, tidak ada hentinya. Ya, dan itu satu legacy ataupun tradisi yang telah diteruskan sejak dari zaman dahulu lagi. Tadi disebut tentang quotations, ya, berkaitan dengan lesson learned in life. Ya, lesson learned in life itulah yang selalunya menjadi panduan kepada kita semua. Ke mana saja arah yang kita tuju. Apa yang kita belajar dalam setting formal ini biasanya adalah sebahagian kecil daripada apa yang kita perlu praktikkan, especially dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik, di mana setiap masa kita harus berinteraksi dengan persekitaran, dan di situlah kita belajar dan di situlah kita mengambil tindakan daripada apa yang kita belajar.
Jadi antara tempoh kita belajar dengan tempoh untuk kita mengambil tindakan itu sangat pendek. Mungkin kita belajar satu perkara itu malam tadi, pagi ni kita dah kena buat perkara itu. Berbanding dengan perkara yang kita belajar secara formal, kita belajar mungkin bertahun-tahun. Kalau dengan dalam program PTD ini, setahun kita belajar. Lepas tu baru kita mula praktikkan. Tapi dynamics di dalam perkhidmatan nanti lebih cepat, lebih laju dan lebih pantas. Dan di situlah yang selalunya menjadi ujian. Sama ada kita mampu untuk survive ataupun kita akan ketinggalan. Jadi itulah saya excited about the opportunity to share my life experience, khususnya sebagai penjawat awam yang pada saya adalah the future KSUs, the future Ketua Perkhidmatan, the future KSN, the future Ketua Jabatan, dan the future Head of Organizations and Agencies. Ada banyak options tu. So pilihlah and start your work now. I started my work long time ago. Cara kita kerja, plan kita tak payah cerita dengan orang lah. But we know our direction, we know our destination, we know what are our options. It's just sama ada kita ndak ataupun kita tak ndak. Kalau ndak, buat cara ndak. Kalau tak ndak, buat cara tak ndak. Tapi kalau tak ndak, jangan menyusahkan orang. Kalau ndak pun jangan menyusahkan orang lah. Okay. Itulah permulaan kata saya tentang soalan tadi daripada Encik Azril Nordin. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri untuk pembuka bicara. We really must find out what Datuk means by I know what you mean just now. Few more days to go to find out. Baik Datuk Seri, kita cuba kali ini. Pagi Isnin, minggu kedua bulan, kami kadet sering tertanya bagaimana seorang ketua setiausaha, seorang big boss mendepani hari Isnin beliau. Adakah terma Monday Blues itu masih terpakai untuk seorang KSU? Silakan Datuk Seri. Kalau sudi berkongsilah dengan kami bagaimana rutin harian seorang KSU atau a day in the life of a KSU. You must always condition your mind. Itu yang penting. Condition your mind dan tahu what is ahead. Walaupun kita sedang enjoy our private weekend, for example, dengan family. Tapi sedikit sebanyak kita condition our minds because being in the organisation, kita tahu dah what's next, what's urgent, what's priority and all that, kita tahu dah. What is going to be this week, what's going to be next week, yang mana dulu first and foremost. Dan of course saya ada orang yang mengaturkan jadual saya dan mereka pun telah berikan jadual lebih awal. Kalau hari Senin ni biasanya hari Sabtu dah dapat. So itu membantu saya condition my mind dan tahu macam mana nak approach things. Sama ada saya pada hari Senin ni ada heavy meetings ke, ada atau just program di jabatan saja ke, ataupun ada program di luar ke, ataupun ada event waktu malam. Jadi kita dah scan dah. Kita punya 1 week ahead tu kita dah scan dah. Kita dah point out dah dalam our mind what are the 3 or 4 big things dalam minggu ini yang kita perlu fokus, yang perlu preparation. Preparation ni ada pelbagai lah. Kalau program yang macam ni pagi ni, preparation ni apa nak cakap kan. Kemudian kalau kalau program yang berkaitan dengan mesyuarat, dan kita nak kena tahu what is the position of our organisation di dalam kementerian. Adakah mesyuarat itu berbentuk perbincangan exploratory ataupun mesyuarat itu berbentuk decision making. Itu semua kita kena condition our mind so that we are always there prepared. Dalam program ni kita datang prepared. Mesyuarat pun kita prepared. Makan malam nanti, waktu malam pun kita datang prepared. Itu yang penting. The degree of preparedness tu akan menyebabkan kita rasa mudah dan selesa untuk kita mengharungi hari-hari kita lah. Day by day, week after week dan sebagainya. Jadi itu yang pentingnya. Condition our mind, scan your environment and your program ahead of time. Then you can just relax and go through it lah when it comes. Itu pendekatan saya lah. Baik, terima kasih Datuk Seri. Setiap butir kata Datuk Seri itu saya percaya rakan-rakan peserta DPA 2021 saya sedang giat mencatat di dalam minda ataupun menggunakan pena masing-masing. Ya, sebaiknya itu nasihat.
Sekarang ni dah ada betul. notebook dan sebagainya, catat je lah dulu. Tyco tak apa, catat je lah dulu. Just in case you get lost, then at least you have something to fall back to. Okay, yeah. Alright, baik. Terima kasih Datuk Seri. Jawapan yang mantap. Di DPA juga, kami juga ada konsep yang sama tapi kami simpulkan kepada 3 perkataan sahaja. Yeah. Awai tak kalut. Dia jadi macam tu konsep dia. Buat benda awai, memang kita takkan jadi kalut. Ya, betul. Ya. Baik. Okey Datuk, soalan seterusnya saya ingin minta Datuk berkongsi. Hampir 29 tahun berkhidmat sebagai PTD bermula Disember 1992. Apakah perkara yang mendorong Yang Berbahagia Datuk Seri supaya kekal motivated dalam perkhidmatan atau skim yang kita tahu penuh dengan pelbagai dugaan dan cabaran yang tersendiri? Silakan Datuk Seri. Ya, saya melihat perkhidmatan awam ini sebagai peluang untuk saya menabur bakti kepada negara. Jadi di mana saja saya ditempatkan, di Kementerian Pendidikan, Kastam, Pendidikan Tinggi, di JPM dan berbagai lagi, saya sentiasa melihat itu sebagai peluang untuk menambah baik apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum saya, oleh bosses sebelum saya dan sebagainya. Jadi yang menjadikan saya excited dan terus excited sampai hari ini adalah peluang untuk menambah baik perkara-perkara yang ada di dalam perkhidmatan awam di mana saya dipertanggungjawabkan. Bukan kita mencari salah, tetapi keadaan berubah, cabaran berbeza, persekitaran bertukar. Jadi perkara-perkara yang terbaik pada satu ketika dahulu, sesuai pada satu masa dahulu, mungkin sudah tidak lagi sesuai. Dan bukan semestinya perkara yang tidak salah itu sentiasa betul. Ada perkara yang tidak salah, tetapi dia betul, tetapi bukan yang terbaik. Kita hendakkan yang terbaik. Jadi di mana saja saya ditempatkan, di mana saja saya diletakkan, tak kiralah 2 tahun ke, 5 tahun ke, 7 tahun ke, penempatan saya yang paling lama 7 tahun. Ya. Selain daripada itu 9 bulan pun ada. Tapi di mana saja kita berada, get ourselves excited, ya, motivated dengan mencari apakah perkara yang boleh kita buat dengan cara yang berbeza. Kalau dulu manual, kenapa tidak kita sistemkan? Kalau sekarang sudah ada sistem, boleh tak kita ada apps dan sebagainya. Kalau dulu 3 minggu, kenapa kita tak fikirkan supaya kita boleh buat 1 minggu? Kalau dulu prosesnya melibatkan 5 layer, kenapa kita tak cuba jadikan 3 layer? Jadi benda-benda ini membuatkan kita sentiasa berfikir dan excited about trying to do different things. Bukan sengaja mencari salah ataupun menyusahkan keadaan. Tapi asalkan objektifnya itu membawa kepada kebaikan berbanding dengan sebelumnya. Jadi itu yang menjadikan kita motivated dan excited. Especially kita sebagai PTD dan leaders di semua peringkat lah. Walaupun saudara-saudari nanti masuk sebagai grade 41 dan sebagainya, tapi you are still leaders berbanding di kalangan staff-staff you. Yeah, they look upon you to make changes dan sebagainya. Dan kadang-kadang your bosses pun look upon you or rely on you to initiate changes, innovations dan sebagainya. Jangan ingat kita nantilah tunggu jadi SUB atau tunggu jadi TKSU baru kita nak ubah. Kita ubah benda di mana saja kita berada dalam konteks, fungsi dan tanggungjawab yang diberikan pada kita dengan cara yang paling sesuai. Kalaupun kita tak dapat siapkan, sekurang-kurangnya kita telah memulakan. Let the change happens during our time. Baik, terima kasih Datuk Seri. Jadi kalau saya boleh simpulkan ke perkataan yang paling mudah, mungkin kita kena bersedia. Bukan saja mungkin, tapi patut kita bersedia dalam perkhidmatan awam nanti sebagai seorang change agent. Berani membuat perubahan dengan idea-idea dan kritikan atau yang membina. Betul ya? Ya, betul. Baik. Terima kasih. Memeriksa latar belakang Yang Berbahagia Datuk Seri, saya juga dan kami juga perasan bahawa Datuk Seri juga adalah pengerusi kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Betul tu kan Datuk Seri? Ya, baik. betul. Kami tertanya-tanya, seorang KSU pada masa yang sama menjadi pengerusi SSM, sebuah badan berkanun yang bertindak sebagai regulator kepada syarikat dan perniagaan di dalam negara. Bagaimana Datuk Seri membahagikan masa dan peranan Datuk Seri untuk menjawat kedua-dua position ini pada masa yang sama? Silakan Datuk Seri.
Ya, dalam hidup kita there are big things and there are small things. Kalau kita nak letak semua di dalam satu jar ataupun mangkuk, dan kita kena tahu macam mana nak organize lah. Bukan semua big things are important. Not all small things are not important. Jadi our evaluation of things tu penting untuk kita tentukan yang mana priority dan yang mana yang perlu kita prioritize. Dan daripada situ kita boleh susunlah gerak kerja kita, masa kita, yang mana kita patut delegate, yang mana kita patut empower, yang mana kita perlu beri kepercayaan sepenuhnya kepada anak-anak buah kita untuk melaksanakannya. Dan juga yang penting kita tentukan di mana we draw the lines lah, untuk anak buah kita mengambil tindakan dan keputusan, dan yang mana perlu dikemukakan kepada kita untuk diberikan sama ada pandangan ataupun dibuatkan keputusan. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, kita mesti letak everything in the radar. Semua yang penting-penting ni letak di radar. Yang tak penting keluarkan daripada radar supaya dia tidak jadi distraction kepada kita. Kalau semua kita nak letak di atas seperti kita punya notebook lah, for example, atau komputer. Kalau semua kita nak letak dekat desktop, akhirnya kita nak cari barang pun susah. Dan kita pun tak tahu yang mana satu penting ataupun tidak. Tapi yang ada di desktop tu benda-benda yang penting, yang nak kita capai, yang nak kita attend to as soon as possible ataupun secara yang regular. Tapi yang penting juga kita kena tahu what is our role sebagai ketua di suatu jawatan. Apakah peranan kita sebenarnya? Are we setting directions? Are we moving the organisation? Are we leading the transformation? So perkara-perkara itu kita kena tahu. Dan kita boleh framekan kerja-kerja kita dan perkara-perkara yang nak kita berikan keutamaan berdasarkan kepada masa dan sumber yang kita ada. Alright, baik. Terima kasih Datuk Sri. Saya dapat tipsnya, iaitu satu perkataan bahasa Inggeris, prioritizing. Betul Datuk Sri kan? Yeah. Kenal pasti yang mana dulu, yang mana kemudian kalau kita guna bahasa pasar sikitlah, bahasa kampung sikitlah. Baik, terima kasih Datuk Sri. Jadi sepanjang perbualan kita yang hampir 15 minit yang lalu, saya perasan, saya lihat Datuk Sri seorang yang sangat bersedia. Seorang yang penuh dengan prinsip-prinsip bekerja yang sangat profesional bagi saya. Jadi saya tertanya-tanya, how did it all begins? Okay, how do you brand yourself, Datuk Sri? And specifically, what is your forte when it comes to administration and administrating? Okay, Datuk, soalan saya Datuk Sri. Okay, saya belajar long time ago when I was in EPU. Dan saya somehow I decide that if I can give attention to details, then I can survive all the things that I'm facing. Attention to details, that's very important. Whatever you do, please give attention to details. Doesn't matter how small it is. Details are very important. Kita pun biasa dengar the devil is in the details. Kadang kita buat benda-benda dan sebagainya, we forgot about the details. Even dalam penganjuran majlis pun, kadang details itulah yang mencacatkan majlis, bukan perkara-perkara besar. Jadi give attention to details. That is always what I do lah. If you want to say it's my brand, bolehlah. I give attention to details. Dan PA saya pun selalu cerita dengan saya, kadang-kadang pegawai selalu tanya dia, agaknya apa lagi Datuk Sri nak tanya? Because they couldn't find the details. And then PA saya kata, mana saya tahu apa yang Datuk Sri nak tanya. Encik-encik semua, datuk-datuk semua tengoklah apa yang dia panggil bincang tu, tengoklah apa benda yang nak dibincang dan sebagainya. Dan selalunya begitulah. Sometimes saya pun tak tahu kenapa, tapi they take it as a big hurdle for them, because they try to get prepared, tetapi kadang-kadang they miss it. Bukanlah saya purposely untuk menunjukkan kelemahan mereka, tapi itu menunjukkan there are different ways of looking at things. Especially bila kita datang jumpa bos tu dengan cara dan pemikiran yang kita warisi daripada orang-orang sebelum kita.
Kalau kena bos yang kritikal, dia akan mempersoalkan perkara-perkara yang kita buat. Dan saya pun memang selalu suka mempersoalkan apa yang ada, especially apabila saya banyak diberi peluang untuk pergi ke pelbagai jabatan dan kementerian. Jadi apabila saya sampai ke satu tempat yang baru, saya memang gunakan peluang itu untuk bertanya banyak soalan dan gunakan kemahiran attention to details itu untuk bertanya soalan-soalan yang kadang-kadang orang yang dah biasa buat, dia tak pernah terfikir pun soalan tu. Itu yang menjadi kesukaran pada mereka. They never challenge themselves. Jadi kadang soalan tu pada kita agak basic, tetapi since they never ask the question themselves. Jadi bila ditanya soalan tu, mereka rasa terpakulah, tidak dapat menjawab kerana mereka tidak bersedia. So give attention to details so that you cover everything that need to be covered. Yang besar pun you cover, yang kecil pun you cover. Yang you punya pun you cover, yang bukan you punya sangat pun you cover juga. Yeah. Then especially give attention to numbers lah. Yeah. Numbers ni can tell you a lot of things. And numbers can remain as numbers. Tapi numbers can also be data. Then numbers can be information. And information can be knowledge. And from knowledge, you can practice it. And then later, it become wisdom. Tapi kalau you just leave numbers as numbers, you baca tu, you pun tak tanya apa-apa, what does this numbers means? How do they derive these numbers? Dia buat study ke? Dia buat apa ke? Siapa yang keluarkan ni dan sebagainya. Then, what does the number try to convey dan sebagainya? Itu kena ditanya selalu. You must be excited with numbers. Bila nampak number, statistics, figures, be excited about it. What else does the number tells? Sometimes the numbers comes with sentences. But that sentences doesn't say everything. So cari lagi, apa lagi makna number ni? And then relate dengan pengalaman-pengalaman lain, pengetahuan lain, numbers lain, statistics lain. Ramai yang saya dapati dalam perkhidmatan awam ini tidak memberi perhatian kepada numbers. Kalau ada peluang, saya percaya telah pun didedahkan di dalam Cadet PTD, program Cadet PTD ni, kalau dapat belajar lebih lagi tentang statistical analysis, how you see numbers. Then when you start to learn how to see numbers, to see the message given by the numbers, what are between the numbers, then you can train to train yourself to read things between the words. Itu penting. Jadi ini saya fikir satu yang perlu ada kepada kita supaya we become very critical of things. Bila kita pay attention to details, we are critical of things. When we are pay attention to numbers, we are critical of information and what does those information actually brings. Itu yang pentingnya. Saya fikir yang saya selalu carry throughout my service sampailah ke hari ini. When I see numbers, I become excited. When I see things, I look for the details. Baik, terima kasih Datuk Seri. Jawapan yang sangat padu dan saya percaya ada di kalangan rakan-rakan Cadet DPA, rakan-rakan peserta DPA tahun ini yang semasa mengisi borang penempatan, ramai juga yang minta KPDN HCP. Jadi jawapan Datuk Seri tadi memang sangat-sangat mengujakan kawan-kawan saya ini yang selalunya saya rasa first 2 weeks or first month akan ada chance untuk berjumpa the higher ups of kementerian kan. Jadi mungkin mereka boleh bersedia lah kot dengan detail dan numbers yang bakal disoal oleh KSU KPDN HEP nanti. Ya. Okey Datuk. Saya ada satu soalan. Soalan ni saya baru terfikir sebentar tadi. Dia out of script. Okey, berbunyi begini. Dia berkenaan dengan KPDN HCP ya Datuk ya. Okey, yang berbahagia Datuk Seri. Timah. Okey, kita boleh recall perkataan timah tu. Siakap. Okey. Ini antara isu-isu semasa yang berkaitan dengan KPDN HCP. Di manakah puncanya? Pengawasan, pemantauan, penguasaan atau ada ketirisan jika sudi memberi pandangan dan kalau perlu off record kita boleh quote off record, technical mungkin boleh erase apa ni nanti.
Silakan Datuk Seri. Okay, baik. Terima kasih kerana membangkitkan perkara yang current berkaitan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Pertama sekali saya pergi secara umum lah. Secara umum perjalanan dan apa-apa yang berlaku itu disandarkan kepada peraturan, garis panduan, akta dan undang-undang. Kemudian barulah dia datang benda-benda yang berkaitan seperti sentimen, sensitiviti dan sebagainya. Ada kalanya dua perkara ini bertelingkah, antara apa yang diperuntukkan oleh undang-undang, akta, garis panduan, proses dan sebagainya bertelingkah dengan sensitiviti, kehendak, ekspektasi yang mungkin bersifat general ataupun kepada kelompok yang tertentu. Saya ambil contoh kes Siakap. Kes Siakap adalah transaksi biasa dalam perniagaan. Willing seller, willing buyer. Seller ada hak, buyer ada hak. Duit milik buyer, barang milik seller. Jadi bagaimana they reach into the agreement to buy and sell, itu adalah satu yang tidak ada garis panduan lah. Maksud dia, if you are satisfied dengan barang yang nak dibeli, kualitinya, harganya, then bayarlah. And enjoy whatever you buy. Seller pun begitu. Dia menawarkan harga perkhidmatan barang pada harga-harga ataupun kadar-kadar yang tertentu berdasarkan kepada prinsip-prinsip perniagaan lah. Kos, modal dan sebagainya. Jadi kalau modal dia RM15, kita tak boleh dia suruh dia jual RM10. Tak ada siapa yang nak berniaga macam tu. Tapi kalau modal dia RM15, kita pun tak bolehlah benarkan dia jual sampai RM30. 2 kali ganda dan sebagainya. Itu contoh. Jadi dalam konteks itu, sebab itu kita ada beberapa elemen yang perlu kita lihat apabila berlaku sesuatu situasi. Dalam kes Siakap contoh dia, pertama, adakah berlaku profiteering, pengambilan untung yang berlebihan. Itu kita kena semaklah rekod-rekod modal, kos yang dikeluarkan oleh pemilik restoran tadi. Kos ni can be everything lah. Pekerja, tenaga, bahan api, upah, benda-benda lain, sewa dan sebagainya, itu kena diambil kira dan itulah harga yang ditawarkan. Atau itu pertama, sama ada elemen mengambil untung berlebihan. Kedua, yang juga tertakluk di bawah undang-undang, sama ada dia memaparkan harga barang yang dijual. Makanan tu berapa, sepinggan mi goreng berapa, ada tak dipaparkan, dan adakah itu jelas kepada dia letakkan di tempat-tempat yang pembeli boleh nampak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada tak elemen-elemen yang termasuk dalam kategori mengelirukan. Dia tulis besar-besar, lepas tu dia ada print screen kat bawah kecil aja, ataupun ditulis lepas tu ada asterisk. Dia mengelirukan. Ini 3 contoh yang kita akan siasatlah apabila berlaku situasi-situasi yang macam tu. Kalau betul ada mana-mana salah satu daripadanya ditemui, bolehlah kita ambil tindakan di bawah peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kalau tak berlaku mana-mana daripada 3 itu, maka prinsip willing seller, willing buyer itu terpakailah. Itu yang berkaitan dengan Siakap. Dan memang saya akui lately memang banyak antara aduan-aduan yang kita terima setiap hari di kementerian, sebahagian besar daripadanya adalah berkaitan dengan aduan makanan mahal. Aduan makanan mahal. Jadi sebab itu kita baru-baru ini, 2 hari lepas, kita pun telah melancarkan ops menu, di mana pegawai-pegawai penguatkuasa kementerian akan pergi ke premis-premis makanan, restoran, kedai-kedai tepi jalan dan sebagainya, untuk melihat sama ada mereka ada memaparkan harga untuk pengetahuan pengguna sebelum mereka membuat pembelian, dan sama ada timbangan dan sukat juga berada dalam keadaan yang teratur. Especially kedai-kedai restoran makanan yang menjual makanan berdasarkan pada timbangan seperti ikan dan sebagainya. Dan juga kita nak pastikan bahawa peletakan harga itu adalah pada kedudukan yang boleh dan mudah didapat dilihat oleh pelanggan-pelanggan. Itu yang berkaitan dengan Siakap.
Yang berkaitan dengan timah juga prinsip yang sama. Kita dalam membuat apa-apa pekerjaan ada panduannya, sama ada dari segi akta, peraturan, garis panduan dan sebagainya lah. Jadi timah itu dihantar kepada MIPO ataupun agensi intellectual property Malaysia mengikut apa yang ditetapkan oleh peraturan dan garis panduan. Dan berlaku proses-proses semakan dan sebagainya. Dan di dalam dokumen rasmi, apabila kita menulis perkataan timah ya, di dalam dokumen rasmi, yang ada description-nya adalah sejenis galian. Dikata galian berwarna putih dan sifat-sifatnya lah. Itu yang dikatakan sebagai timah. Tidak ada perkaitan dengan satu nama orang Melayu, nama kepada cucunda anak Rasulullah dan sebagainya, tak ada disebutkan secara itu. Jadi kita di peringkat pengurusan biasanya akan melihat kepada apa yang berautoriti, rujukan-rujukan yang berautoriti. Kalau kita nak ambil kira semua rujukan yang tak berautoriti, kerja kita tak habis. Ya, nanti kita nak pergi pada orang ni macam mana pula, orang ni macam mana pula, orang ni kata macam ni, orang ni perasaan ni macam ni, sentimen ni macam ni. Jadi kita tetapkan rujukan-rujukan kita adalah rujukan berautoriti. Dan dalam proses penjenamaan ini juga ada satu proses dinamakan kita letakkan sebagai pameran awam, ya, pameran awam selama 2 minggu. Diletakkan di laman web dan sebagainya, dan juga dihantar ke beberapa agensi yang berkenaan. Tapi tidak ada bantahan pada ketika itu. Tapi mungkin itu kebiasaan lah dalam negara kita, orang tak pay attention sangat tentang pameran awam ni. Ya, jadi tidak ada yang membantah dalam tempoh yang ditetapkan, maka permohonan itu diluluskan. Jadi purely atas prinsip itulah, ya. Dan satu lagi, kalau kita kaitkan kepada lambang gambar Captain Speedy. Captain Speedy gambar itu tidak diregisterkan atau didaftarkan. Yang didaftarkan perkataan timah saja. Gambar itu adalah public domain. Ya, gambar Captain Speedy yang pakai macam kopiah itu public domain. Jadi public domain ni kita boleh guna tanpa perlu register dan sebagainya, dengan syarat kita tak claim itu kita punya. Jadi syarikat whisky ini pun tidak claim itu dia punya, dia cuma guna pilih gambar itu saja untuk untuk dijadikan sebahagian daripada berkaitan dengan timah itu sendirilah, ya. Jadi itu yang sebenarnya berlaku. Jadi kita pun telah mengadakan engagement dengan syarikat dan sebagainya supaya kita untuk mengurangkan sensitiviti itu, cuba untuk melihat bagaimana syarikat boleh menambah baik atau mengubah sedikit latar belakang kepada perkataan timah itu untuk lebih melambangkan industri bijih timah. Mungkin kalau nak pakai gambar Captain Speedy pun, kalau nak mengurangkan sensitivity, pilihlah gambar Captain Speedy yang lain, ya, yang tidak, orang kata mungkin ada double interpretation dan sebagainya. Itu kita boleh nasihatkan kepada syarikat lah, ya. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri, jawapan yang lengkap, jawapan yang padat. Ianya akan menjadi, kalau saya nak katalah, sebab kami lagi beberapa hari lagi dia nak habis DPA. Jadi once kami keluar dari kempompong DPA ni, banyak isu-isu semasa yang mungkin kami miss out, kami terlepas. Tambah-tambah baru balik sebulan kat modul luar. Jadi apa jawapan Datuk tadi merupakan satu jawapan yang kemas untuk kita peserta DPA 2021, kita boleh jadikan, kalau bahasa kampungnya, modal sembang nanti, ataupun modal kita untuk memberi pandangan dari sudut pandang perkhidmatan awam, sebab selama ni mungkin kita asyik mendengar pandangan dari jabatan netizen negara saja, ya. Alright, baik Datuk Seri, agak berat soalan tadi, sungguh teknikal soalan tadi. Apa kata kita tone down sedikit untuk kekal dengan konsep santai. Saya perasan dalam latar belakang Datuk Seri, Datuk Seri punya hobi ini menarik sikit. Pada saya, menanam pokok. Okey, bercucuk tanam. Dia bercucuk tanam, menanam pokok lain kot. Kalau bercucuk tanam, orang mungkin terbayang kita mengerjakan sawah bendang. Okey, menanam pokok
dan membela ikan koi. Ada ke hobi lain Datuk Seri selain daripada dua ni? Sebab saya perasan tadi Datuk Seri suka dengan numbers. Okay, you like the attention to details. You tell us about how numbers can interpret things into sentences. Boleh jadi ke Datuk Seri ada movie yang berkaitan number yang Datuk Seri suka? Good Will Hunting, The Man Who Knew Infinity. Apa kata Datuk Seri share sikit pasal hobi Datuk Seri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Hobi ni dia sebaik-baiknya biar berbeza daripada apa yang kita buat dalam kehidupan rasmi kita lah. Kalau benda yang kita jadikan hobi ni sama juga dengan apa yang kita buat dalam kehidupan rasmi kita, beratlah nampaknya. Because hobi ni is a form of escapism. We escape ourselves, physically, mentally, dan juga dari segi lokasi pun kita separate ourselves. Jadi kalau hobi ni sama macam kerja juga, itu saya fikir tak berapa sesuai lah pada saya. Carilah hobi ni something yang different. It's a form of escapism. So that you can utilize other parts of your brains. Kalau tidak, kalau semuanya berkaitan dengan benda yang macam kerja juga, only that component of the brain sajalah you pakai. Dia ada components of brains tu mungkin tak pakai. Kan? Jadi untuk jadikan balance tu, buat something else. Saya minat bercucuk tanam ataupun menanam pokok ataupun berkaitan dengan ikan koi ni ada sejarah yang panjang lah. Saya dulu di sekolah mengambil aliran sains pertanian. Orang lain ambil sains perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Tak tahu macam mana cabut-cabut undi, saya masuk kelas sains pertanian. Dan saya minat dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan pertanian ini. Dan masa di kampung dulu saya praktikkan apa yang saya belajar di sekolah. Jadi kalau di sekolah belajar tanam sawi, saya tanam sawi di rumah. Kalau di sekolah belajar tanam jagung, bela ayam, saya buat di rumah. Jadi benda tu dah jadi kebiasaan pada saya, dan di mana saja saya pergi, walaupun duduk di Putrajaya ni ada ruang sikit dan sebagainya, saya teruskanlah dengan hobi berkaitan dengan menanam. Kalau ada kawasan yang sesuai, saya tanam sayur-sayuran. Kalau tak ada, saya tanam pokok-pokok dan sebagainya. Dan kalau ada pun adalah juga pokok-pokok buah-buahan yang ditanam. Dia satu form of escapism, tapi tetap datang dengan responsibility. Sebab you are dealing with something that is alive, haiwan dan juga tanam-tanaman. Ada responsibility kat situ, kena disiram, kena dipastikan dia tak berpenyakit, kena dibaja dan sebagainya. It's a form of responsibility. Tapi berbeza daripada apa yang kita buat di pejabat lah. Selain daripada itu, kalau saya ada masa ke lapangan yang panjang, I love sightseeing lah. I love to see places. So kalau ada peluang, every year I'll go somewhere else lah, different. Just for the sake of refreshing the minds, melihat benda-benda yang baru, masyarakat yang berbeza, landscape yang berlainan dan sebagainya. So basically hobi ni is a form of escapism, yang mana kita refresh our minds dan boleh forget about the things yang kita biasa buat yang mungkin berat, kerana nature of our hobby is simply different. Sebab tu saya kadang-kadang saya tak ada blame apa-apalah. Sebab tu saya tak berapa sangat main golf ni. Sebab main golf ni kadang-kadang dah lah lama kan. Lepas tu kadang borak masa kerja juga. Kan? Itulah dia. Saya kan, ajak tu, jomlah kita main golf, pergi main golf. Mula tu tanyalah pasal family, tanya pasal kerja lah, itulah ini. Juga kan. Jadi sebab itu saya dah lamalah menjauhkan diri jugalah daripada golf ni. Satu lagi nasihat saya, kita semua ada hobi, dan kita perlu ada hobi sebagai form of escapism yang saya katakan tadi. Tapi janganlah sampai hobi itu memberatkan diri, menafikan hak orang lain dalam kehidupan kita lah. Sebab tu saya elakkan hobi-hobi yang bersifat lama ni. Lama, 4-5 jam baru habis. Kemudian kena travel jauh. Contoh macam orang memancing tu kan. Mana ada orang mancing setengah jam. Kan? Lepas 2 jam dapat seekor. Terus yakin, kejap lagi ada seekor lagi. Sebenarnya 8 jam baru habis. Saya elak hobi-hobi macam tu. Ini pasal saya lah. Saya tak kata pada orang lain, dan saya tak kata hobi itu salah pun. Cuma saya kata hobi ni tak perlu terlalu make yourself occupied lah. Sebab kita ada banyak benda lain dalam hidup yang perlu juga kita berikan masa
dan masa lapang kita tu tak banyak sebenarnya. Kita hari-hari dah fully occupied with the things that is official. Yang kita ada hujung minggu je. Hujung minggu tu lah yang nak kita bagi-bagikan. Jadi sebab tu saya ambil hobi yang mudah. Bela ikan sebab ikan dia tak lari, dia duduk situ je. Dan tanam pokok-pokok pun tak lari, dia duduk situ. I can attend to them whenever I feel I want to lah. Okay. Alright. Baik, terima kasih Datuk Seri. Satu penerangan yang baik tentang pentingnya ada hobi sebagai satu bentuk escapism, untuk ada benda lain jugalah kita nak fokus dalam kehidupan. Jangan duk kerja saya pun letih juga. Namun saya suka bila Pak Datuk Seri kata, Datuk Seri ni saya petik ayat sebiji-sebiji, menjauhkan diri dari sukan golf, sebab ramai antara kami ni terfikir juga kalau nak naik jauh dalam perkhidmatan awam ni kena main golf lah. Sebab paling kuat kami pun kebanyakannya pegang kayu hoki yang cikgu sekolah paksa beli dulu. Kan? Jadi lega lah kebanyakan daripada kami yang bila kami tahu dia bukan satu keperluan pun untuk cekap bermain golf untuk pergi jauh dalam perkhidmatan awam. Baik, sebentar Datuk Seri, untuk para hadirin sekalian, sekarang kita akan mulakan, kita akan buka sesi interaksi di antara yang berbahagia Datuk Seri KSU PPDN ACP dengan para peserta dalam talian dari DPA 2021. Bolehlah tanya apa saja. Kita nak tanya pasal pengalaman modul luar ke, dan anda boleh menggunakan, kawan-kawan kita boleh menggunakan fungsi raise hand kat Zoom yang kita dah terbiasa sangat dah beberapa bulan ni, ataupun type saja dekat chat box, ataupun boleh juga PM tepi lah mana-mana ahli jawatan kuasa teknikal untuk kita tanya soalan. Saya nampak ada satu tangan dah, one hand has been raised. Nombor 100, Saudara Fairul Hisham. Oh, aktif sungguh beliau. Dia memang cukup tanya kau ni. Silakan, Saudara Fairul. Terima kasih, Saudara Azil. Assalamualaikum, Datuk Seri. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Semuanya okey saja. Baik, Datuk Seri, saya ada satu soalan. Kalau tadi Saudara Azri sentuh mengenai kata nak pergi jauh kan. Tapi saya nak tanya, okey, kalau kita nak pergi, kita nak climb the ladder dalam kerjaya PTD ni, kadang-kadang akan ada masa saya pasti yang mencabar integriti kita sebagai pegawai. Jadi soalan saya kepada Datuk Seri, macam mana kita nak pergi jauh dalam perkhidmatan ni tetapi dalam pada masa sama mengekalkan keutuhan integriti kita sebagai pegawai. Itu soalan saya, Datuk Seri. Terima kasih. Ya, terima kasih Encik Fairul Hisham. Soalan yang sangat relevan. Cumanya kalau boleh situasi yang mungkin dikatakan sukar itu, kalau dapat dicontohkan mungkin saya boleh beri ulasan yang lebih spesifik lah. Sebab situasi yang mencabar integriti ini ada banyak sebenarnya. Jadi situasi yang macam mana yang mungkin Cik Fairul rasa mungkin sukar ataupun letakkan kita dalam dilema? Mungkin situasi di mana bila kita di kedudukan atau posisi yang tinggi itu akan ada pihak yang datang untuk contohnya melobi projek dan sebagainya. Bagaimana kita nak macam mana nak cakap Datuk Seri secara macam mana kita nak kekalkan integriti kita dalam situasi yang sebegitu rupa, Datuk Seri? Ya, pertamanya satu, apa yang kita buat itu jangan jadikan dia sebagai kita the only decision maker. Ya. Walaupun saya KSU, tapi banyak perkara dalam kementerian ini saya buat secara teratur. Ya, ada permohonannya, ada borang perlu diisi. Walaupun dia tulis surat pada saya, ya, walaupun dia datang jumpa saya sampaikan pada pegawai, pegawai hantar borang. Isi borang, ya. Dan apa ada dalam borang tu diputuskan secara kolektif oleh satu jawatankuasa. Nak apa? Nak lesen, nak account bank, nak apa, semua sama. Jadi siapa saja yang memohon, prosesnya sama. Kemudian bawa kepada jawatankuasa untuk menasihati saya. Walaupun saya di dalam akta banyak kuasa, saya adalah mutlak. Saya ada kuasa mutlak untuk menguruskan. Saya pegawai pengawal itu, ini dan sebagainya. Tapi saya tak gunakan itu bersendirian. Saya ajak jawatankuasa bincang dan sama-sama dan nasihati saya. Dan saya akan buat keputusan sendiri berdasarkan pada apa yang dinasihati oleh jawatankuasa tersebut.
Itu satu pendekatan. Ya. Yang kedua, memang ada orang yang akan datang outrightly, ya, janji. Kalau dapat ni, Datuk Seri dapat ni. Kalau dapat ni, Datuk Seri dapat ni. You say no outrightly. Ya, you just say no. Jangan fikir dua kali. Ya, just say no. Ya. Kalau dia layak atas merit dia. Bukan dia layak atas apa yang dia offer pada kita. Ya, itu kena dijelaskan pada mereka. Itu biasa. Kalau you duduk tempat-tempat macam saya ni, surat kuning, surat ini semua biasa sampai. Tapi kita kalau mereka nak datang, nak jumpa, kita bagi tahu. Bawa pegawai yang menguruskan perkara tu, bimbing mereka, proses permohonan tu macam mana dan sebagainya, dokumen apa yang perlu disediakan dan sebagainya. Biar mereka faham bahawa semua yang memohon itu melalui proses yang sama. Jadi yang dapat itu adalah atas dasar merit dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Bukan sebab dia kawan ataupun kenalan lama daripada KSU ataupun pejabat. Itu pendekatan yang kita boleh buat dan biasa saya amalkan. Dan keduanya, kita sebagai individu, saya ingin ingatkan jangan kita ambil apa-apa pun daripada apa yang diamanahkan pada kita. Ya, banyak kerosakan berlaku apabila orang yang memegang amanah itu dia ambil sebahagian daripada amanah itu untuk diri dia sendiri. Itu akan berlaku kerosakan untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk kawan-kawan dia dan sebagainya. Jadi tak diberi kepada mereka yang berhak. Itu hendaklah dielakkan. Jadi kalau kita dikenali dengan prinsip yang begitu, dan as time goes by, dia akan terus memberi kita kekuatan demi kekuatan untuk mengelak, mengurus dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara seperti itu. Tapi sekali kita telah terjebak, kita akan jadi lemah. Kerana orang-orang itu tahu kesalahan dan dosa yang kita pernah kita buat dan kita pun rasa macam seolah kita terbelenggu dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi itu sebenarnya antara pendekatan yang boleh kita buatlah. Dan di peringkat saya pun saya selalu sampaikan dan bincang dan menjadikan seluruh kementerian in a unity dalam apa-apa yang kita buat. Dan saya sembahkan kepada ataupun terangkan kepada Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, this is how we are going to do things in the ministry. Dan kita dapatkan consent dan blessing daripada dia. Jadi kalaupun ada orang-orang pihak-pihak tertentu yang hantar surat kepada dia, dia dah tahu dah perkara ini ada caranya di kementerian dan dia akan serahkan pada pegawai untuk buat. Dan kita akan bagi feedback pada YB Menteri dan Timbalan sama ada yang menghantar permohonan itu berjaya ataupun tak berjaya, ataupun dia gagal disebabkan oleh isu-isu teknikal dan sebagainya. Dan saya fikir itu boleh jadikan satu yang membantu kita lah untuk memastikan di dalam organisasi kita ini integriti siasa terpelihara. Tapi dia mesti bermula dengan kita lah. Orang melihat bagaimana kita benar-benar menjiwai dan menghidupkan aspek-aspek integriti dalam perkhidmatan kita. Terima kasih Cik Fairul Hisham. Okay, Datuk Seri, terima kasih. Itulah memang ini satu soalan yang orang kata mungkin dia boleh jadi satu soalan yang agak tabu kan untuk ditanya macam ni sebab bila kita consider situasi ada pengaruh politik ataupun orang-orang besar seperti Taikun. Tapi itulah saya mungkin nak berkongsi juga jawapan Datuk dengan kawan-kawan yang lain supaya kita boleh apa yang boleh kita take note, kita take note. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fairul Hisham. Dan ada lagi tangan yang berangkat oleh Saudara Aizuddin Abdul Ghafar. Silakan. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Harap semuanya sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Saya ada satu soalan Datuk Seri berbalik kepada ialah pengalaman Datuk Seri yang was experience dalam perkhidmatan awam sebagai seorang PTD. Saya rasa ada banyak nasihat ataupun tips yang Datuk Seri boleh kongsikan kepada kami kadet PTD 2021 ni. Tapi secara spesifiknya Datuk Seri, saya ingin bertanya tentang ialah kita tahu bahawa generasi kita panggil generasi Y Datuk Seri kami ni. Jadi mungkin ada sedikit ialah ada pros and cons dari segi pentadbiran dan sebagainya, dari segi personality, attitude dan sebagainya. Saya rasa itu Datuk Seri lebih mahir kerana kaki tangan dalam kementerian dan sebagainya pun ada juga individu yang sebegini. Jadi apakah mungkin Datuk Seri boleh kongsikan macam tips-tips atau nasihat macam jikanya kami diberi penempatan nanti,
mungkin kami akan ditempatkan di tempat-tempat yang agak spesifik, yang mungkin memerlukan kami untuk patuh dan juga mengikut prosedur-prosedur tertentu. Tetapi di samping itu kami juga boleh memberi buah pandangan, buah idea dan sebagainya. Jadi apakah tips yang sesuai Datuk Seri rasa kami boleh praktikkan untuk kami mungkin memberi idea jika diberi peluang untuk memberi idea, ataupun menegur dengan secara berhemah ataupun mengikut spesifikasi sebagai seorang PTD yang unggul, Datuk Seri. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Aizuddin Abdul Ghaffar. Pertamanya, dalam perkhidmatan kita ni, kalau kita bercita-cita untuk pergi jauh dan tinggi, kita kena belajar banyak. Ya, jadi di mana saja nanti saudara-saudari ditempatkan, terimalah. Ya, dan jadikan dia sebagai peluang untuk belajar dan gain as much as possible daripada pengalaman tersebut. Jangan kita ditempatkan bukan di tempat yang kita pilih, kita rasa memberontak, ya, dan protes, tidak mahu buat kerja bersungguh-sungguh dan hanya menanti peluang untuk ditukarkan dan sebagainya. Ini tidak baik. Ya, sementara kita duduk di situ 2 atau 3 tahun, timbullah pengalaman sebanyak yang mungkin belajar walaupun bidang tu tak ada kena-mengena dengan benda yang kita belajar. Saya seperti disebutkan tadi, dilatih dalam bidang perancangan bandar. Buat master pun dalam bidang perancangan bandar. Tapi saya tak pernah ditempatkan di apa-apa yang berkaitan terus dengan perancangan bandar. Tapi ilmu yang didapati daripada pembelajaran itu kita praktikkanlah setakat mana yang boleh. Berkaitan dengan memberi teguran, pandangan dan sebagainya, itu sesuatu yang dituntut di dalam perkhidmatan dan itu perlu dibina sebenarnya. That DNA dan karakter as a PTD mesti ada sifat-sifat kritikal itu. Ya, kritikal terhadap apa yang dilihat, terhadap apa yang dibuat, terhadap apa yang dicapai, yang dihasilkan, mesti ada. Jangan jadi orang yang tak apalah, redha je lah, okey lah tu, apa susah-susah. Jangan macam tu. Kita PTD mesti kritikal, mesti dinamik. Mesti nampak benda ni, ada cara lain lah untuk buat. Especially dalam keadaan kita datang sebagai generasi yang berbeza. Semua new entry, saya pun dulu generasi yang berbeza dengan generasi bos-bos saya. Saudara-saudari pun nanti generasi yang berbeza dengan generasi saya. Saya kena hormati pengalaman saudara-saudari di luar sana. Dan jika ada pandangan dan sebagainya, perlu diraikan dan diberikan perhatian dan dilihat sekiranya boleh dipraktikkan. Tetapi kita juga mesti mengambil pendirian sekiranya apa yang kita sarankan itu tidak diterima. Jangan kita menjadi orang yang kecewa, ya, ataupun orang yang memberontak, ataupun orang yang memprotes, ataupun orang yang lebih teruk mensabotaj. Ya, kita dalam perkhidmatan jangan kita karamkan kapal kita. Kita di dalam organisasi jangan kita bocorkan kapal kita. Itu tidak baik. Ya, kita carilah cara dan pendekatan. Yang penting pada saya, apa saja idea, pandangan, kita sampaikan dengan cara yang baik dan forum yang sesuai. Kalau kita rasakan bahawa mungkin apa yang kita kata itu mungkin menyentuh emosi dan sebagainya, mungkin tak sesuai, mungkin kita perlu salurkan dengan cara yang lebih private. Ya. Mungkin kita boleh, sekarang ni pun ada juga pegawai muda saya yang mungkin dalam mesyuarat tak berapa berani, nak jumpa pun tak berani, tapi dia WhatsApp saya secara yang polite. Kata, Datuk Seri, bolehkah saya bagi pandangan walaupun dengan cara yang begini. Saya terbuka, bagilah apa-apa pandangan. Ya, dan kita boleh bincang personally dalam WhatsApp. Kalau saya lah, tak ada masalah. Siapa-siapa saja pun boleh bincang apa-apa saja isu dan kita akan bagi pandangan. Ya, dan kita akan bawa lah ke forum-forum yang bersesuaian. Decorum tu kena ada. Ya. Ingat, decorum kena ada. Decorum meaning that you know how do things properly lah, according to time, according to situation dan sebagainya. Ya. Jangan disebabkan you rasa you ada idea yang radikal, you pun tak meja, cakap, tak boleh. Ada masa tak sesuai. Kita dalam perkhidmatan awam ada orang kata decorum je lah. Kalau kita bercakap dengan kawan-kawan mungkin bolehlah sikit sebanyak macam tu. Tapi kalau dah melibatkan superior, pihak-pihak daripada luar, ada cara dan pendekatan. Sebab mesyuarat itu bukan semata-mata mesyuarat yang akan dalam banyak keadaan, bukan semuanya akan selesai di peringkat mesyuarat itu. Ya, akan ada subsequent meeting, discussion dan sebagainya. Boleh ada offline discussion dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi sampaikan dengan jelas, sampaikan dengan tegas
dengan cara yang boleh diterima. Itu penting ya, supaya kita dilihat sebagai profesional dalam pendekatan kita. Kita ada idea, tapi kalau idea kita tak diterima pun kita terima juga. We can always agree to disagree, no problem. Tapi jangan kita menggagalkan, mensabotajkan, memprotes, menghasut kawan-kawan. Itu semua budaya-budaya yang tidak elok. Saya tidak mahu PTD muda mempunyai sikap dan juga karakter yang seperti itu. Baik, terima kasih Datuk Seri. Perkataan yang saya dah catat tadi, decorum. Kata bahasa Inggeris kan, bukan bahasa Greek. Decorum. Jadi saya fahamkan perasaan ini bermaksud bila nak berbual, bila nak berdiskusi, bila nak berselisih pendapat mesti kena pada gayanya, bukan kita main Rambo saja, nak make sure apa yang kita cakap tu saja orang dengar. Okey. Kita ada peserta Syahril Razi sedang mengangkat tangan. Syahril Razi, silakan tanya satu soalan saja ya. Assalamualaikum Datuk Seri, nama saya Muhammad Syarif Azni bin Mat Razi, Kadet 211. Maaf kerana kamera saya tidak mengizinkan, internet tak apa nak kuat. Soalan saya berkenaan dengan bidang kerja Datuk Seri sendiri, iaitu sebagai KSU kepada KPD NHEP. Dalam keadaan pasca COVID-19, kita sedar bahawa kebanyakan perniagaan tutup, rakyat hilang punca pendapatan dan sebagainya. Bagaimanakah keadaan dan tindakan daripada KPD NHEP bagi balance up the rising price of barang-barang keperluan harian seperti bawang, cili, beras dan sebagainya, untuk memastikan keberlangsungan hidup rakyat, yang mana kita sedar bahawa rakyat sendiri sekarang ni dah ada food bank untuk membantu rakyat sendiri. Dan adakah Datuk Seri merasakan bahawa inisiatif daripada rakyat sendiri untuk membantu rakyat itu adalah satu perkara yang boleh dibanggakan? Terima kasih Datuk Seri. Ya, terima kasih saudara Syahril Razi atas soalan tadi. Saya nak sentuh yang tentang rakyat membantu rakyat. Ya. Ini ada berkaitan dengan volunteerism. Saya fikir antara satu ciri-ciri negara yang maju, yang masyarakat yang maju, adalah tahap volunteerism di kalangan masyarakat. Bukan kerana kerajaan tidak membantu ataupun berbuat apa-apa, tapi rakyat perlu meningkatkan volunteerism dalam diri masing-masing. Sebab tu di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna kita ada program food bank kita sendiri, yang mana kita antara sasaran utama kita adalah mahasiswa di universiti-universiti tempatan, politeknik, kolej komuniti, universiti swasta dan sebagainya. Kita kenal pasti dengan kerjasama institusi pendidikan tinggi tersebut, mereka yang sesuai untuk menerima bantuan, dan kita berikan bekalan lah, sama ada dalam bentuk kitchen di mana mereka masak bahan-bahan mentah yang kita bekalkan, ataupun dalam bentuk pantry di mana mereka datang dan ambil makanan-makanan yang telah tersedia daripada penyumbang-penyumbang. Tapi kita tidak laksanakan hanya dengan dengan kita saja yang terlibat. Kejayaan program itu kita sandarkan kepada penerima tadi dan juga persatuan-persatuan mahasiswa yang berkenaan, yang bersama dengan pengusaha universiti lah. Jadi kejayaannya, kesinambungannya, sustainability-nya terletak pada mereka. Jadi mereka yang akan mengatur bila nak pergi ambil daripada store, food bank, pada siapa nak diedarkan, berapa kali dan sebagainya. Mereka bersama-sama, mereka menjayakan program tersebut. Ini adalah untuk mewujudkan budaya volunteerism di kalangan generasi muda khususnya. Supaya di satu masa nanti apabila mereka telah berada di dalam masyarakat, mereka ada that spirit dan knowledge about volunteerism. Jadi di mana saja ada peluang, rakyat Malaysia perlu volunteer to help their fellow Malaysians dalam apa juga keadaan. Dan bukan setakat makan, apa-apa bentuk. Sekarang ni dah ada tim yang tolong turapkan jalan, potholes di jalan-jalan tu. A group of engineers yang siangnya bekerja dalam bidang-bidang buat jalan dan sebagainya. Malam over the weekend dengan sedikit sumber yang mereka ada, mereka volunteer pergi cari potholes ni dan tampal jalan-jalan. Dan alhamdulillah usaha mereka sekarang ni telah disambut baik oleh local authority, dan ada local authority dah sumbang pula sikit untuk modal beli barang-barang untuk mereka buat.
Jadi barang disumbangkan sedikit oleh local authority, tenaga kerja dan kepakaran disumbangkan oleh groups of engineers tadi. Ini contoh-contoh volunteerism yang patutnya kita bangunkan di dalam masyarakat. Jadi jangan kita lihat apabila masyarakat tampil ke hadapan membantu, seolah-olah kerajaan gagal. Tidak semestinya begitu. Rakyat, volunteerism boleh menjadi the third force yang bantu menyelesaikan banyak masalah masyarakat yang mungkin tak sampai di luar pengetahuan, di luar radar dan sebagainya kepada masyarakat-masyarakat terpinggir ataupun masyarakat-masyarakat rentan yang memerlukan. Tentang harga, kita memang ada akta-akta yang berkaitan dengan kawalan harga. Namun begitu, kita tidak menjadikan itu sebagai pilihan yang utama. Kita lebih suka melaksanakan secara konsultatif perundingan dengan pihak-pihak yang berkenaan supaya tidak menaikkan harga sesuka hati. Kita tahu semua peniaga mengalami masalah ya apabila berlaku PKP yang panjang. Ya, ada yang terpaksa berniaga dalam keadaan rugi sepanjang tempoh PKP, tapi mereka terpaksa berniaga juga. Ya, ada juga yang terpaksa berniaga dalam keadaan keuntungan yang kecil. Jadi apabila ekonomi dibuka, tak dapat dinafikan secara naturalnya, mereka akan cuba untuk meraih semulalah kerugian-kerugian yang mereka alami. Jadi itu yang kita banyak buat consultation dengan persatuan-persatuan peniaga dan sebagainya supaya spread out dia punya recoupment of losses tu, kita minta supaya mereka spread out. Jangan ambil dalam tempoh yang pendek. Dan kita pun tahu ada cabaran-cabaran lain seperti apabila berlaku moratorium. Memanglah tak perlu bayar sewaan dan sebagainya, tetapi apabila moratorium akan ditamatkan, mereka terfikir mana nak cari duit nak bayar ni. Itu yang berlaku. Ada yang pihak yang cuba menaikkan harga dan sebagainya. Jadi kita cubalah untuk berunding dengan mereka supaya mereka tidak menaikkan harga keterlaluan ya dalam keadaan yang seperti sekarang. Dan pada masa yang sama, pengguna-pengguna juga kena membuat pilihan yang bijak lah. Apa yang perlu dibelanjakan dalam tempoh-tempoh yang ada sekarang dan bagaimana cara berbelanja itu dan sebagainya lah. Kena ikut pendekatan-pendekatan yang boleh menguntungkan mereka lah dan tidak menyebabkan mereka terjebak kepada isu-isu yang berkaitan dengan pembelian pada harga yang tidak munasabah dan sebagainya. Di kementerian kita cuba mewujudkan ekosistem di mana pengguna ada pilihan. Ya, kalau di pasar mahal beli di pasar raya. Kalau di Ion mahal belilah di DIY, di Eco Shop dan sebagainya. Ya. Selagi mana pilihan itu ada, saya fikir kerajaan telah berjaya melaksanakan tanggungjawabnya. Cumanya masyarakatlah kadang-kadang dia nak yang tu juga. Dia nak beli kat kedai tu juga. Walaupun dia tahu harga dah naik. Dia nak minum Milo juga walaupun Milo mahal masa tu. Tunggulah Milo ada jual murah, cheap sale ke benda. Belilah Milo banyak-banyak macam tu. Tapi tak, kadang-kadang dia nak beli juga. Jadi dia bisinglah. Kenapa dah naik 50% daripada bulan lepas dan sebagainya. Dan kita perlu tahu barang-barang ni ada dia punya cara dan kaedahnya. Ada masa ada tawaran harga untuk Milo, ada masa Nescafe murah sikit. Semua barang macam tu. Saya yang KSU pun beli barang masa dia murah. Masa dia normal price saya tak beli. Saya tengok kalau Milo hari itu ada murah sikit selalu 13, hari ni 11, saya beli 5 bungkus. Bulan depan tak payah beli Milo dah, saya beli benda lain pula. Sebab bulan depan Milo tak ada jualan murah. Mungkin bulan depan yang jual murah Nescafe. Bulan depan saya beli Nescafe pula banyak-banyak. Jadi lama-lama kita ada stok lah yang dibeli pada harga yang murah. Itulah sardin ke apa benda. Jadi ini trend dan kaedah berbelanja masyarakat ni perlu juga dididik dan dilatih. Dan itu sebahagian daripada usaha yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dalam mendidik pengguna menjadi pengguna yang smart, yang bijak. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri. Serba-serbi Datuk belanja kita hari ini daripada ilmu time management sampailah ke ilmu belanjawan dapur dan rumah juga telah dikongsi dengan kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Maka dengan berakhirnya sesi soal jawab atau interaksi peserta bersama panel, maka sesi perkongsian KSU2U bahagian 1 kini sudah selesai. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
kepada yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad atas kesudian membuat perkongsian bersama kami pada pagi Isnin yang serba sibuk selalunya ini. Baik, saya Azrin Nordin selaku moderator bagi sesi perkongsian KSU2U yang pertama pada pagi ini akan kembali menyerahkan majlis kepada saudara pengacara majlis untuk sesi seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Azrin Nordin atas pengendalian sesi yang cukup menarik seperti tadi. Hadirin yang dihormati, semoga kita menerima manfaat daripada nasihat dan pengalaman yang dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad seperti tadi. Pada peserta DPA 2021, jadikanlah ini sebagai satu pembakar semangat untuk menjadi pegawai tadbir dan diplomatik yang cemerlang dan berintegriti kelak. Untuk pengetahuan Yang Berbahagia Datuk Seri dan juga para hadirin, pihak Urustia telah pun mengirimkan cenderamata khas daripada warga batalion sebagai tanda penghargaan atas kesudian Yang Berbahagia Datuk Seri hadir dan berkongsi dengan kami pada pagi ini. Sesungguhnya dengan kehadiran Datuk Seri adalah satu yang sangat bermakna buat kami semua. Sebelum mengakhiri majlis, dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad serta para tetamu jemputan untuk menggunakan fungsi raise hand bagi sesi bergambar bersama-sama peserta. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini dan juga kepada pengurusan Intan, kepada Dr. Alauddin walaupun tidak dapat bersama pada pagi ini atas komitmen yang lain, Puan Sarinah juga, terima kasih saya ucapkan juga kepada moderator kita, saudara Azril Nordin dan juga Cik Hanif yang telah mengendalikan program ini dengan baik, dan saya harap kadet PTD Battalion ini akan cemerlang di pesada perkhidmatan awam dan ingatlah the word battalion. Battalion is to win the battle, but more importantly is to win the war. And you must always know what is your war. Don't just win the battles. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit teknikal untuk kita sesi gambar. Muka. Okey, muka surat yang ketiga. Okey, sudah. Terima kasih teknikal. Lagi? Tak ada dah. Majlis sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Yang Berusaha Puan Sarinah binti Ismail, Yang Berusaha Dr. Faizal bin Kamarudin, Yang Berusaha Encik Muhammad Rudi Khairuddin bin Muhammad Noor, dan seterusnya para tetamu dan divisi jemputan atas kesudian meluangkan masa hadir ke majlis pada pagi ini. Buat para kadet, kita berhenti rehat dahulu dan berjumpa semula pada jam 10.55 pagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.